Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okey, pada hari ini sains tingkatan 1 kali ini homeostasis dalam haiwan. Sebelum ni kita dah belajar mengenai homeostasis dalam manusia, bagaimana manusia nak mengekalkan keseimbangan dan kestabilan pada diri dalam tubuh badan manusia, sekarang ni dalam tubuh ataupun dalam haiwan dan juga tumbuhan sebentar nanti. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok homeostasis dalam haiwan. Okey. Homeostasis ni juga berlaku di dalam haiwan. Okey. Haiwan seperti kucing dan anjing tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali pada di tapak kaki. Okey, dia tak ada kelenjar peluh kecuali dekat tapak kaki lah. Okey, dia akan bagaimana dia nak mengekalkan kestabilannya kalau berlakunya perubahan suhu ataupun panas kan. Gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Kalau kita boleh dapat lihat dekat situ, kucing menjilat bulu di badan supaya suhu badannya berkurang. Okey. Kalau macam manusia kita boleh berpeluh. Okey, kita dapat sejukkan kita punya badan, tetapi kucing kalau kucing dia berlainan sedikit. Kucing dia kena jilat dia punya bulu-bulu lah. Bulu kucing menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Bila sejuk, macam kita kalau sejuk mungkin boleh menggigil lah, tapi kalau kucing dia punya bulu roma dia akan bulu kucing lah akan tegak dan bertujuan untuk memerangkap haba. Anjing pula dia akan menjelirkan lidah atau mengeluarkan lidahnya supaya suhu badan berkurangan. Okey, kita boleh tengok pada gambar rajah tersebut lah. Contohnya begitu. Okey, lepas ni kita akan tengok cicak. Okey, cicak mengawal atur suhu badannya apabila suhu persekitaran berubah. Ada dua persekitaran yang sejuk dan juga persekitaran yang panas. Okey, apabila sejuk, apa yang cicak ni buat okey. Aktiviti badan dia menjadi perlahan. Segala aktiviti badan dia menjadi perlahan. Okey, ni aktiviti badan dia jadi perlahan. Okey, selepas tu otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Jadi semua, maksudnya dia semua jadi slow lah. Pergerakan menjadi perlahan. Okey. Okey, sedikit gangguan tadi. Okey, selepas itu dia punya pergerakan pun menjadi perlahan dan kadar metabolisme menjadi rendah, suhu badan untuk seterusnya kita tengok ini pada cuaca yang sejuk. Kalau cuaca yang panas, macam mana pula untuk cicak ni? Okey, dia punya jantung berdegup dengan cepat. Okey, pergerakan menjadi pantas. Ada gangguan sedikit. Okey, jantung berdegup dengan pantas, gerakan jantung berdegup dengan cepat, pergerakan menjadi lebih pantas, kadar metabolisme jadi cepat, suhu badan yang meningkat. Itu untuk cicak lah. Siput, ni siput babi tulis kat sini Okey, siput babi. Siput babi ni dia menggunakan cecair dia untuk bergerak. Siput babi kehilangan banyak air melalui penjejatan air. Okey, di permukaan kulit. Siput babi menghasilkan bendalin dan mencari tempat lembap untuk mengurangkan penjejatan air. Bila berjalan tu dia cari kawasan-kawasan yang lembap lah, supaya bendalinnya tidak berkurang ataupun cecairnya tak kurang, tak menjadi kering. Okey, kalau lebah pula. Okey, lebah dia lain sikit. Lebah dia mempunyai lapisan kulit berpilin dan kehilangan uap air berlaku melalui spirikel pada badan. Okey, dia tengok pula. Kalau kita zoom dengan lebih dekat tu, dia ada
macam ada bulu-bulunya kan. Lepas bentuk spherical antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, dua spherical tu lah, ada yang macam apa gitu ni buka tutup ni ya. Okey, seterusnya homeostasis dalam tumbuhan pula. Okey, tumbuhan ni kalau homeostasisnya biasa tumbuhan ni di kalangan air melalui proses transpirasi. Kalau kehilangan air kita akan tengok kalau tumbuhan kehilangan air dia proses transpirasi. Transpirasi ni dia maksudnya hilang ke udara dalam bentuk uap air melalui stoma. Stoma ni ada liang-liang pada permukaan daun hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, nanti kita akan tengok bagaimana ini bentuk stoma apabila kita zoom dan menggunakan mikroskop. Ini adalah untuk pertukaran gas. Dia ini pertukaran gas dan juga kehilangan air berlaku serentak. Okey. Okey, apabila berlakunya proses kehilangan air, akar juga akan menyerap air. Okey, akar akan menyerap air daripada bawah, menyerap air dan mineral daripada tanah. Okey, ini akar punya fungsi. Dan transpirasi juga berlaku apabila air keluar dalam bentuk air daripada liang stoma tersebutlah. Okey. Ini proses homeostasis, bagaimana dia nak mengekalkan kestabilan. Kalau terlampau banyak air hilang, dia akan jadi layu. Okey. Jadi stoma tu akan main peranan yang penting dalam tumbuhan nanti. Transpirasi pada daun menghasilkan daerah yang menarik air daripada bahagian batang. Okey. Apabila hilang dalam bentuk air, dia akan supply semula air tu daripada akar ke batang, batang pergi ke daun. Okey. Okey, apa itu stoma sebenarnya? Stoma ni adalah satu sel pengawal pembukaan dan juga stoma ni dikawal oleh sel pengawal pembukaan dan penutupan stoma tu Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Gas yang akan masuk keluar, oksigen dan juga karbon dioksida akan keluar masuk. Pada waktu tu, pada masa yang sama, berlakulah ini penyerapan air oleh akar dan kehilangan uap air ini. Transpirasi dan penyerapan akar berlaku pada ketika itu. Pada waktu itu yang stoma terbuka. Ini waktu siang baru masuk. Liang stoma ni dia kawal oleh kiri dan kanan tu. Kiri dan juga kanan. Kiri dan juga kanan ni adalah liang stoma. Terbuka waktu siang. Dan apabila suhu terlalu tinggi, dia akan tutup. Suhu terlalu tinggi, kalau dia tak tutup, dia akan menyebabkan kehilangan air yang sangat-sangat banyak. Kehilangan sangat air yang sangat banyak ni akan menyebabkan pokok menjadi tidak segar atau pokok boleh menjadi layu lah. Ada juga proses yang mana daunnya akan gugur lah apabila terlampau banyak stoma, kehilangan air terlampau banyak, pokok tersebut akan menggugurkan daunnya lah. Apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup? Kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Kita nak keadaan kita stabil, boleh sentiasa seperti mana biasa. Itu tujuan homeostasis, kawalan dalam badan. Bagaimana kalau kita demam, suhu menjadi tinggi, bagaimana kita nak turunkan suhu tersebut. Itu adalah homeostasis. Semua tindak balas kimia, dan dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka kepada perubahan persekitaran. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim itu. Kita harus bersyukur kerana metabolisme menyebabkan persekitaran dalam badan dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Itu sahaja. Berkaitan dengan homeostasis, kita dah belajar mengenai homeostasis dalam haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera.